Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin. Muka surat 385 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Permannya lagi. Kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Maidah ayat 88. Artinya, dan makanlah yang halal dan yang baik dari apa yang Allah rezekikan kepada kamu, dan patuhlah kepada Tuhan yang kepadanya kamu telah beriman. Firman-Nya lagi, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang salah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bimaradih walillahil hamdu billahi taufiq. Alhamdulillah, sama-sama kita merahmatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita dapat meneruskan dari kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dirahmati dan diberkati serta diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita dapat memahami apa yang kita bicarakan dan insya-Allah dapat mengamalkan mana sepatutnya kita perlu beramal ya. Kita masih lagi berada dalam tajuk perihal haram, syubhah dan baik. Itu tajuk kita nah. Haram, syubhah dan baik. Bila sebut tentang haram, syubhah dan baik ini bukanlah sekadar makan, minum semata-mata, tetapi apa pun juga yang haram, sama ada makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan barang-barang kegunaan kita, yang mana yang haram, yang syubhah, elakkanlah kerana kita nak cari yang baik. Kerana apa? Apa yang kita persoalkan tentang haram dan syubhah ini, dia akan melibatkan keimanan. Keimanan mungkin tak menimbulkan rasa penyakit ataupun rasa rosak badan, tetapi akibatnya iman tu yang kita penting. Berapa penyakit badan, penyudah-penyudahnya sakit mati habis kata. Tapi apabila kerosakan iman, dia tak mati, tetapi yang mati adalah iman. Badan tak mati, tetapi yang mati adalah iman. Jadi apabila mati iman, akibatnya bukanlah seperti mana akibat kita sakit. Akibatnya adalah tempatnya dalam masuk neraka. Inilah yang kita nak pandang, bahawa pandangan kita tu lebih jauh lagi daripada SOP yang kita ada alami sekarang ini. Sekarang ini kita pun sedang berhadapan dengan SOP. Ya? SOP kerajaan ataupun SOP dunia dengan SOP akhirat. Sebenarnya SOP akhirat ini dah lama dah. Dah lama dah kita berhadapan dengan SOP akhirat. Tetapi kepatuhan kepada SOP akhirat nak berbandingkan SOP dunia, nampaknya kita lebih memberi perhatian, memberi keutamaan kepada SOP dunia. Sibuk mengatakan suruh tutup muka, tetapi tak sibuk suruh tutup aurat. Tak tutup muka salah, tapi tak sibuk pun kata suruh tutup aurat. Tak tutup aurat tak salah macam ya. Maknanya seolah-olah kita menampakkan bahawa SOP dunia tu lebih penting daripada SOP akhirat. Yang mana SOP akhirat yang Allah dan Rasulnya menyuruh ataupun menegah, tetapi SOP dunia ni yang disuruh ataupun ditegah oleh dunia ataupun kerajaan. Kita lebih patuh, lebih taat. Sehingga kan sesiapa yang melanggar perintah tu kita rasa menunggu masa aja untuk kena apa, denda dan sebagainya. Tetapi
melanggar SOP akhirat, tak pernah siapa pun menegur. Inilah minda ataupun yang ada dari kita ni sudah diresapi dengan keduniaan. Sudah diresapi dengan keduniaan. Kalau kita bandingkan SOP ni, kita tak nafikan memang SOP dunia ke akhirat semuanya menjurus kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Contohnya kita kata pelitup muka, pelitup muka. Supaya apa? Supaya jangan berjangkit. Hang ada penyakit, mungkin penyakit amai kat orang. Ataupun aku ada penyakit aku pergi ke hang. Jadi dengan tutup, dengan terinya selamat. Itu pelitup muka, SOP dunia. Sedang SOP akhirat menutup aurat. Menutup aurat. Maknanya sama ada yang melakukan ataupun yang melihat. Yang melakukan tidak tutup aurat. Yang melihat orang tutup aurat. Orang yang melaku pun berdosa, orang tengok pun berdosa. Tapi kerana kita kata dosa ni perkara seolah-olah macam orang kata apa, tak nampak, tak kisah. Tapi hak dunia ni takut. Takut apa? Memang takutlah. Dan perlu kita takut pun. Ya? Salahkah kita pelitup muka? Tak salah. Tapi salahkah tak tutup aurat? Tak, orang pasal tak bersalah pun tak tutup aurat. Tapi hak yang menyeru untuk suruh pelitup muka tu lebih dahsyat lagi. Dia jangan tak tutup muka, tak tutup aurat, apa lagi? Bandingkan tengok. Cuci tangan, okeylah, bersih, ya. Dalam Islam bukan sekadar cuci tangan, menyucikan, bukan sekadar nak bersih tapi menyucikan. Kalau orang yang semayang sekurang-kurangnya 1 hari 5 kali dia bersuci, ya. 1 hari 5 kali bersuci. Untuk apa? Kalau tak cuci tangan kita kotor, mungkin melibatkan najis. Dan kalau bersuci akhirat, sah, menunjukkan sah amalan kita. Kalau tak cuci, tak bersuci, tak sah amalan. Amalan untuk apa? Untuk akhirat. Maknanya kesan dia ataupun faedahnya akhirat. Ya? Penjarakan, okey, penjarakan bagus, bukan tak bagus. Pasal apa? Untuk nak mengelakkan, lebih kurang macam tutup muka tadilah, nak mengelakkan kalau dia ada penyakit. Kita tak ada penyakit, takut penyakit itu datang kepada kita. Kata kita ada, takut datang kepada dia. Jadi maka kita buat penjarakan. Jangan bersentuh dan sebagainya. Okey, cantik ada. Tapi dalam Islam ada penjarakan? Ada. Allah Taala mengingatkan wala taqrabu, jangan kamu hampir. Khususnya wala taqrabu zina, jangan kamu hampir kepada zina. Maknanya satu pendekatan yang Allah Taala anjurkan iaitu daripada berubat, mencegah daripada baik, mencegah lebih baik daripada berubat. Maknanya cegah penyakit itu datang. Ya? Jadi maknanya kita wala taqrabu, jangan hampir. Cantik dah. Jadi maknanya untuk penjarakan SOP dunia, kita mengelakkan daripada jangkitan penyakit. Tetapi untuk SOP akhirat, takut penyakit yang zina itu contohnya, dia akan merebak lebih jauh lagi. Berbagai-bagai kita kata kerosakan hasil daripada zina. Ya? Jadi mana kita nak mencegah. Kemudian bacaan suhu. Alhamdulillah, mana-mana pun suhu. Dulu kita nak tengok benda tu sebiji pun jarang payah jumpa. Tapi lah ni, orang yang menjaga tu lah untung. Dulu nak laku satu payah kan. Lah ni, hak yang tu dah tak apa nak main dah. Pasal apa? Mudah rosak. Hak ni, rata-rata ada. Berapa ratus orang sanggup beli. Pasal apa? Nak baca suhu. Untuk apa? Nak melihat normal, hidup kita ni normal. Jadi, bila normal, sehat, bagi. Maka dalam SOP akhirat, kita juga nak badan sehat. Kenapa? Dengan badan sehat tu baru boleh beribadat. Ia maknanya, yang suhu tadi, hanya tengok, jangan sakit, nak tengok, nak tengok normal tubuh badan kita saja. Tetapi dalam akhirat kita nak sehat, kerana dengan sehat itu kita dapat boleh buat beribadat. Pada matlamat SOP dunia tak lebih daripada untuk sehatnya, takut sakit, takut mati. Ya? Kenapa? Itu matlamat dia, nak sehat. Tapi manfaat akhirat ialah nak menjaga iman. Apabila kita tak
buat ini maka akan merosakkan iman kita. Jadi kalau begitu SOP dunia jika tidak patuh dia akan melibatkan mati, sakit, mati. Tetapi akibat SOP akhirat jika tak patuh kena azab. Banding tengoklah mana yang lebih berat. Kesusahan dunia dengan kesusahan akhirat. Ya. Yang maknanya SOP dunia okey. Kita tak bangkang, kita tak nafikan. Kenapa? Untuk kebaikan. Kenapa? Nak hidup inilah nak buat bekalan untuk akhirat. Kalau tak hidup memang tak boleh buat akhirat, tak boleh buat bekalan. Kita nak hidup. Jadi kalau itu okey, cantik. Tapi jangan sampai memberi keutamaan kepada SOP dunia ni lebih daripada keutamaan SOP akhirat. Sedangkan SOP akhirat ni dah mangli dah pada kita sehingga kan orang tak ambil fikir lagi dah tentang SOP akhirat. Ya? Orang kata apa-apa, tak kisahlah. Buat ke tak buat ke, langgak ke tak langgak ke, tak ada siapa nak kata apa. Jadi inilah kita buka minda kita bahawa kita jadikanlah orang yang mematuhi SOP dunia dan dalam masa yang sama patuhilah SOP akhirat. Kerana SOP dunia ini untuk kebaikan dunia berapa tahun? Sepanjang umur kita lah. Tapi mematuhi SOP akhirat akibatnya, kesannya kalau baik berpanjangan baik, kalau buruk maka berpanjangan jugalah buruk. Kalau gitu apa yang kita nak bacakan pada malam ini merupakan SOP. Maksudnya Allah SWT telah menetapkan satu hukum, menentukan satu hukum supaya apa? Kita patuh. Sebab akibat daripada tak patuh dengan apa yang ditentukan Allah Taala, maka kesannya ialah rosak iman, mati iman. Hasil daripada mati iman tu akibatnya ialah neraka. Nauzubillah. Jadi insya-Allah kita tengok. Kalau kita tengok memang kita nampak begitulah. Allah Taala bukan tak suruh makan. Tapi dalam makan tu ada yang ni boleh, ada yang ni tak boleh. Itu menunjukkan ada SOP dia, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Artinya makanlah yang halal dan yang baik. Suruh makan. Bukan kata jangan makan, suruh makan. Tapi apa yang kita nak makan ialah yang halal. Kemudian bukan sekadar cukup untuk yang halal, tapi yang halal dan yang baik. Ada juga benda yang halal tapi tak baik, tak elok, huduh. Ada juga yang elok tapi tak halal. Tapi dikaitkan kita kepada kita dalam ayat ini, halalan thayyiba, yang halal dan yang baik. Maknanya dua tu perlu ada. Yang halal pun perlu ada, yang baik pun perlu ada. Jangan hanya ambil yang halal tapi walaupun benda tu buruk, wuduh. Ataupun ambil yang cantik benda tu walaupun dia tu haram. Maknanya makanlah yang halal dan yang baik. Cari yang halal, cari yang baik. Kemudian wattaqullah, ya. Dan patuhlah kepada Allah Taala, allazi antum bihi mu'minun, yang mana kepada Tuhanlah kamu telah beriman. Jadi akibat kita nak boleh patuhi ataupun tak patuhi ini ialah berpuncanya daripada iman. Ada iman, insya-Allah kita boleh patuh. Tak ada iman, insya-Allah juga kita tidak akan patuh. Maka begitu jugalah dengan dunia tadi pun, SOP tadi, SOP dunia. Kalau kita ni orang yang baik, insya-Allah SOP dunia pun dia patuh. Dia tak langgar. Pasal apa? Dia tahu bahawa ini yang disuruh buat itu untuk kebaikan kita dan secara tak langsung ada hubung kait dengan orang lain. Yang makna untuk jadi orang nak patuh pada SOP akhirat, orang beriman. Untuk nak patuh pada SOP dunia, orang yang baik, maka dia akan patuh. Jadi halalan thayyiba itu matlamaknya, carilah yang halal, carilah yang elok. Hari ini banyak barang-barang makanan, khususnya makanan lah, ya, khususnya makanan yang halal, yang ditulis halal. Yang baik, banyak baiknya. Bungkusan yang cukup cantik, siapa tengok mesti menarik. Sama ada bungkus kertas ke, bungkus plastik ke, bungkus tin ke, cantik. Itu nama dia thayyiban, cantik. Tapi adakah yang cantik tu pasti halal?
Ha, tahu tak? Yang cantik tu apakah pasti halal? Yang kita nak halalan thayyibah. Halal dan cantik. Ha, tahu tak? Kalau begitu kita kena jadi orang yang sedikit warak lah. Sedikit orang apa? Orang yang prihatin, berhati-hati dalam memilih makanan. Jangan sembrono gitu saja, ambil saja apa yang elok, puasa ya, ambil. Sedangkan kita kena pasti jugalah mana yang halal, mana yang haram ataupun mana yang syubhah. Ha, zaman dulu tak banyak sangat makanan. Tak banyak sangat makanan. Kalau coklat betul-betul. Kalau kopok betul-betul. Tapi zaman sekarang ni, ya Allah, ya Rabbi, ya, terlalu banyak makanan-makanan yang kita rasa, oi, dulu tak ada lah, ni senangnya kita ni. Ambil aja boleh makan dah. Boleh tu, boleh halal. Sedap. Kita kira boleh makan, kita kira sedap. Tapi kita tak pernah menteliti, mendalami betulkah dia tu halal dan elok. Kerana apa? Kesan dia tu ialah iman. Kesan dia ialah iman. Jadi bila makan yang tak elok, akibatnya iman kita pun akan jadi tak elok. Tu nah. Jadi kita ni tak tahulah, kalau dengar kita tengah ceramah-ceramah yang disampaikan oleh tuan-tuan guru yang hebat-hebat, mi Cina itu pun, Allahu Akbar, na'udzubillah lah. Mi Cina tu ni ceramah daripada tuan guru. Mi Cina tu dia masukkan minyak babi. Kalau kita buat mi, Cikgu Zaidan buat mi 2 hari boleh tahan lah cikgu kan. Tapi kalau hak Cina punya seminggu tak apa lagi. Pasal apa? Dia masuk. Siapa cakap? Cina cakap. Cina yang cakap. Jadi kalau gitu kita ni, itulah saya teringat juga Arkam. Masa ada Arkam dulu, dia orang selain daripada satu kumpulan Arkam, dia bentukkan satu perniagaan sendiri. Buat mi, buat tokwa, kan? Hak tu kita rasa tak bimbang dah untuk nak makan. Kerana apa? Mereka kumpulan-kumpulan Arkam ni buat mi sendiri, buat tokwa dan sebagainya. Maknanya dah tentu dah, tak bimbang. Tapi bila mai sekarang ni, lebih-lebih lagi Arkam pun tidak diharam lah kan. Dah diharam kan. Patutnya tersahlah dia apa satu membina ekonomi Islam. Sekarang ni kita tak dapat nak pilihan lagi dah. Mau tak mau, makan jugalah. Tapi itulah di antaranya makanan-makanan kita tu nak pastikan halal atau haram, yang pada subhah. Biar subhah tu tak tahulah, tu kesan dia. Orang kata apa, kalau minyak tu dia menyambak elok, kalau minyak petrol elok sambak, tapi bila ada minyak tu campur ayak dia let ada, tak apa nak menyala kan. Jadi iman kita pun begitu juga. Nak kata tak ada iman, ada iman, tapi iman tu iman yang malap lah. Kan? Pasal apa? Berpunca daripada makan, pakaian dan sebagainya. Kita tengok di sini. Firmannya lagi, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman. Dia habaq betul lah tu. Kepada orang beriman. Hak yang tak beriman lantak bila. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sama kamu dengan jalan yang salah. Ini benda ni memang halal, barang tu halal betul. Tapi cara dia tu yang haram. Cara dia tu yang salah. Makanan benda yang kita ambil dengan tak pasti apa nama hak siapa, kita ambil makan. Kemudian kita tak ambil kisah pula apa nama yang kita makan ini hak anak yatim ke dan sebagainya. Tak ambil kisah pula. Semua tu makan bukan makan benda yang haram. Nasi lauk apa biasa juga. Tapi sumber cara yang kita ambil tu ialah sumber cara yang salah. Maka dia pun juga jadi haram jugalah. Jadi yang ni pun kesan dia, akibat dia ialah iman kita tu akan terjejas, terjejas. Kerana iman tu tidak ada cahaya, tidak ada apa nama pandangan jauh. Pandangan dunia, takat dunia aja. Dia tak nampak sampai balik sana akhirat. Tak nampak.
Sabda Rasulullah SAW, khairu dinukumul war'u. Sebaik-baik agama kamu itu ialah wara'. Maksudnya wara' ni bukannya jalan nak tunduk tu wara'. Wara' ni orang yang berhati-hati. Yang haram dah memang dia tak ambil. Yang syubhah dia masih berhati-hati. Bolehkah ni, boleh tak ni? Contohnya kalau kita kata zaman sekarang ni, kita kata kicap lah yang senang kan. Kicap tu, pastikanlah kicap yang dibuat oleh kelang orang Melayu. InsyaAllah dia tak ubuh tulang babi kot. Kan? Dia tak ubuh, tak ketahuan kot. Pasal apa? Kelang tu kelang orang Melayu. Tapi kalau kita duk pilih juga, oh hak Cina sedap tau. Ayam piru ke apa, sedap. Nama kadang-kadang kicap bila tulis siam pun ada. Oh sedap tau. Kita kira sedap je. Tapi bila dah sampai ke siam tu buat kerja, yang tinggi-tinggi Melayu pun kadang-kadang dia campur haru biru, ini kan mai siam buat kerja. Kalau tak ada sangat tu, orang kata apa, tak ada sangat, babi boleh makan. Kalau tak ada sangat. Tapi berlambak boleh pilihan. Duk nak pilih hak Cina juga lagi. Duk nak pilih hak yang bukan Islam lagi. Inilah kita nak tak warak. Mana warak ni, dia berhati-hati dalam halal dia ambil, pasti halal. Haram dia tolak, pasti haram. Hak syubhah tu kita lagi berhati-hati. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Kalau hati rasa was-was, tak usah ambil lah. Tak usah ambil lah benda-benda yang macam tu. Sebab banyak sangat benda-benda ni, Allah Ta'ala jadikan haiwan babi ni pun satu juga sebagai ujian kepada manusia. Ujian kepada orang beriman. Kerana apa? Di sebalik babi itu, dia ada bermacam-macam khasiat. Bermacam-macam kegunaan. Jadi hasil daripada khasiat dan kegunaan yang ada pada babi itu, orang Islam ataupun orang beriman nak ambil atau tidak? Kan? Nak ambil atau tidak? Terpaksa. Terpaksa tak apa. Dah mesti tak apa, nak buat macam mana lagi? Tapi kalau boleh benda yang tak terpaksa, yang tak mesti, tak usahlah, elakkanlah daripada mengambil benda-benda yang kita kata syubhah itu. Ataupun kita pernah dengar orang kata, maka sedikit sebanyak hati kita akan rasa tak mau, sudahlah, tak usah ambil lah. Walaupun kita tak pergi siasat. Jadi walaupun dia orang dapat job halal, betul. Tapi kadang-kadang orang meniaga ni kan, dia kalau dia kira patuh sangat undang-undang, dia kata bukan nak boleh meniaga. Dia kena tipu-tipu sikit. Hari orang nak main periksa tu, semua beres, cantik. Tapi lepas pada tu buat macam biasa balik. Pasal apa? Dia pun nak jaga kualiti. Kualiti dia pun tu, kalau buat barang boleh tahan seminggu, sedangkan dia pun punya barang boleh tahan setahun. Jadi kalau kita buat barang hanya tahan seminggu, untuk punya buat tu ambil barang ambil lama, ambil balik. Tu orang meniaga dia tak kira tu, dia kira barang dia tu bertahan lama. Kalau nak pergi tahan lama buah apa? Kalau minyak babi pun minyak babi lah. Bukan aku yang nak makan. Ada orang Melayu makan? Banyak dah. Ada orang Islam makan? Banyak dah. Berapa kati, berapa kilo tak tahu lah. Okay? Dalam sabdanya yang lain baginda berujar, Ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'budun nas. Wahai Abu Hurairah, jadikanlah kamu seorang yang wara'. Maknanya berhati-hati. Berhati-hati. Nescaya anda menjadi hamba Allah yang paling beribadat. Mana kalau kita jadi wara', jadi berhati-hati, kita akan jadi hamba Allah yang mudah nak beribadat. Hari ini di antara sebab ataupun punca susahnya kita nak beribadat, mungkin di antaranya kita tak wara'. Asalkan ada aja boleh makan. Tambah pula anak-anak kita suka pula benda tu. Bila anak suka, kita pun suka juga. Suka apa? Suka beli. Suka, dia jadilah anak-anak yang tak mau beriman, anak-anak yang tak mau beribadat. Pasal apa? Sebahagian daripada tubuh badan itu telah diisi dengan bahan-bahan yang tak pasti halal haramnya. Sabdanya lagi, talabul halali wajibun ala kulli muslim. Mencari yang halal adalah wajib atas setiap muslim.
Ya, mencari yang halal. Sama ada sumber pencarian itu sumber pencarian yang halal bukan haram, ataupun dah dapat duit nak beli barang makanan tu juga, belilah makanan yang pasti halal. Ada juga duit halal, beli barang yang haram. Ataupun ada juga duit yang haram, beli barang yang halal. Sama aja. Sama aja dia punya ni. Sebab apa? Kok mana pun jangan ada campur dengan haram itu. Bila campur, itulah di antara punca-punca yang kita ni jadikan malas. Semangat kita pun tak begitu hebat dengan nak buat ibadat. Ya? Pasal apa? Kerana tubuh badan kita, daging darah kita yang mengalir diseresapi dengan benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT. Walaupun kita kata aku makan sihatnya, tak sakit apa. Memang benda tu tak sakit apa. Sihat. Tapi sihat tubuh badan tetapi tak sihat dalam bentuk iman. Ya? Bila iman tak sihat, macam itulah. Badan sihat, mana dia ceria, boleh buat kerja. Kalau iman sihat, maka dia pun ceria dan boleh buat ibadat. Kalau badan sakit, tak boleh buat kerja, maka iman sakit, iman juga tak boleh buat ibadat. Mana itulah apa nama kesan dia dah. Kita cakap ringkas-ringkas sajalah. Sebenarnya lagi talabul halali faridatun ba'dal faridah. Mencari rezeki yang halal adalah fardu sesudah menunaikan fardu sembahyang. Sembahyang dah. Lepas tu pergi cari rezeki yang tak halal. Di mana tak ada makna lah. Tak ada makna lah apa nama barang yang kita cari yang halal tadi. Kemudian kita buat kerja elok dah. Tapi kita makan yang tak elok. Barang yang sumber daripada tak elok. Sebab contohnya kalau pakaian macam hadis yang bakal kita baca nanti, dia kata orang siapa beli satu pakaian dengan harga 10 dirham. Di antaranya ada 1 dirham yang haram. Campur sikitnya. Saya Allah tidak akan menerima padanya satu semayang pun. Hak tadi semayang. Hak ni tak, kalau dia semayang pun tak terima. Selagi pakaian itu masih membungkus badan dia. Mana badan kita pakai pakaian yang dibeli dengan sumber yang haram, bukan semua, sikit saja, kan? Macam mana kalau kita lebih banyak lagi, ya? Begitu juga hadis yang akan kita baca juga. Barang siapa yang mengumpul harta dari jalan yang tidak halal, itu tentu dah haram lah. Tak kira saya dapat sudah, sapu. Kelak apabila ia bersedekah, tidak akan diterima sedekahnya. Duit dapat banyak, sedekah pun rajin. Sedekah sana, sedekah sini, kat masjid pun kalau sikit dia sedekah, kan? Tapi dia kata apabila ia bersedekah tidak akan diterima sedekahnya. Tak ada pahala. Kan? Dan jika yang belanjakan tidak akan diberkati perbelanjaannya. Belanja untuk makan minum anak tak berkat. Tak berkat tu jadi tak cukup. Siang 12 jam tak cukup, malam 12 jam tak cukup. Pasal apa nak cari rezeki. Tapi hak yang haram. Jika ditinggalkan sebagai harta pusaka, cari banyak-banyak sampai lebih banyak, tiba-tiba dia mati jadi harta pusaka. Akan menjadi menjadilah harta itu sebagai kayu api yang bakal membakar dalam neraka. Ini akibat daripada benda yang haram yang kita cari, bukan saja kita makan, anak isteri kita makan. Bukan saja kita bagi mereka makan, kita duduk dalam kubur pun mendapat akibat kesan daripada itu. Allahu Akbar. Susah juga nak jadi orang Islam ni. Memanglah. Pasal apa? Yang dijanjikan syurga tu ialah kepada orang Islam, orang beriman. Jadi nak dapat syurga tu mestilah susah. Nak dapat benda yang berharga tu mestilah susah. Kalau nak senang, buat ikut macam tu. Orang yang tak mau ikut agama tu, sama ada kafir ataupun yang lebih kurang macam kafir, buat ikut dana, tak apa. Ikut Islam ni payahlah. Makan itu tak boleh, makan kau ni tak boleh, nak beli itu tak boleh, nak beli itu tak boleh, nak cari rezeki kau tu tak boleh, nak cari rezeki kau ni tak boleh. Banyak sangat pantang larang. Tak usah ikut. Tak usah ikut nah. Tapi akibatnya di akhirat. Di dunia okey, nampak cantik. Kan? Sabdanya lagi ni ayat panjang. Innallaha thayyibu la yaqbalu illa thayyiba.
Wa inna Allaha amara mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, ya ayuhar rusul, kulu min tayyibati wa'malu salihah. Inni bima ta'maluna alim. Wa qala ta'ala, ya ayuhallazina amanu, kulu min tayyibati ma razaqakum. Summa zakara rajula ash'asa aghbar yutilu safar yamuddu yadayhi ila sama, ya rab ya rab, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuzziya bil haram, fa anna yustajabu zalik. Sungguhnya Tuhan itu ialah baik, tiada menerima dari hamba-Nya melainkan yang baik saja. Tuhan tu baik, elok, ya? Maka Tuhan tak mau terima yang tak elok. Terima apa? Terima amalan kita, terima sedekah kita dan sebagainya, Tuhan tak terima, kan? Dan sungguhnya Allah telah merintahkan kaum mukminin sebagaimana Dia telah merintahkan para rasul. Macam mana Dia perintahkan para rasul suruh makan, minum dan sebagainya, maka begitu juga kepada orang mukminin pun Tuhan tak kecuali macam tu jugalah. Bukan kat rasul suruh macam ni, kat orang mukmin, orang bawah ni suruh macam ni, tak. Macam tu juga. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjalah amal yang soleh. Maknanya Allah perintahkan kepada rasul suruh makan, tapi makan yang baik. Dan sama-sama bekerja dan beramallah dengan amal yang soleh. Maknanya kita ni makan, memang boleh makan. Tapi makan yang macam mana? Yang elok, yang halal, yang baik. Asalkan kata makan saja, serta kata boleh makan, makan, tak kira. Tak tahulah kita ni pasal tak nampak dia punya kesan dia tu daripada kita perbuatan kita yang haram tu, tak nampak kesan dia. Kalau nampak senang, macam kita makan satu benda yang kita pantang, makan berasa gatal. Lain kali tak ni makan dah. Kan? Oh, aku Allah lah tu. Tak boleh makan. Kalau aku makan, jenuh bergaru. Jadi malah senang. Senang, lain kali tak makan dah. Tapi nak cari halal haram ini, hang makan sedap. Nak lagi. Kalau dia boleh makan, dia berasa sekenak perut, kan sakit perut, memang tak makan dah. Tapi sedap. Esok beli lagi. Dia beli 1 kilo, esok beli 2 kilo. Lagi sedap, kan? Sedangkan benda-benda itu, kita tak ambil kisah tentang halal dia, haram dia, syubhah kan? Pasal apa? Kita kira sedap. Sungguhnya aku maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan, Tuhan tahu. Jadi maknanya, setakat yang kita tahu tu, amallah benda yang kita tahu tu. Yang tak tahu tu, kalau kita kata yang sudah-sudah tu, sudahlah. Yang sudah-sudah tu, sudahlah. Kalau kita dah dapat maklumat benda ni tak halal, benda ni campur haram, benda ni yang syubhah. Dulu kita tak tahu, sapu semacam. Sedap tak? Sedap. Lah ni duduk teringat-teringat ke. Tapi dah tahu, berhentilah. Berhentilah benda-benda tu kerana apa? Tahu. Waktu tak tahu kemarin, lantaklah, buatlah. Atau ada alasan kita kata aku tak tahu, kan? Tapi bila dah tahu, jangan buat dah. Sebab apa? Tuhan tahu. Tuhan tahu kata kita ambil benda tu dalam keadaan kita tahu pula. Bukan kita tahu dulu, kita tak tahu ambil saja. Tapi dah tahu dah nak buat lagi. Dan pernah Allah Ta'ala lagi, wahai orang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kamu. Yang baik. Mana baik tu? Selain daripada baik fizikal dia, halal pula dari segi hukum dia. Baik pada pandangan di luar, tetapi pada hukum pun baik, maknanya halal. Itu yang penting. Kemudian baginda menyebut pula tentang seorang yang belayar jauh. Sedang rambutnya kusut masai, berdebu kerana pelayaran yang begitu jauh, nampak pun bersorgum, tak ada nak mengurus badan dia. Ia mengangkat kedua belah tangannya arah ke langit, berdoa. Seraya menyeru, ya Tuhanku, ya Tuhanku, panjanglah berdoa. Tak kira lah, nak itu, nak ini. Ya? Manakala makanannya dari yang haram, dia makan yang haram.
Dan minumannya dari yang haram. Minum pun sopa juga yang haram. Dan pakaiannya juga dari yang haram. Hak pakai yang dia pakai itu pun beli daripada sumber yang haram. Malah perutnya telah selama-lamanya diisikan dengan makanan yang haram. Duk biasa saja. Bagaimana ia boleh dikabulkan? Ya. Kita jangan keliru. Cina tu depa doa dah. Depa berdoa ke? Makan yang haram tapi kaya pun, senang pun. Takkan kita ni makan sikit pun, bukan banyak. Semayang pula lagi, puasa pula lagi. Takkan Tuhan tak terima. Tapi dia kata tak terima. Ini yang kita pun perlu takut, perlu risau, perlu bimbang. Kenapa? Takut amalan yang kita buat tak diterima. Bila tak diterima, kerja tak banyak gaji kan? Tak banyak gaji. Habis. Tuh. Jadi semua tu dia kata tak diterima. Langsungkan lagi. Sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata lahmu nabata min suhtin. Tidak akan memasuki syurga daging yang tumbuh dari yang haram. Daging yang tumbuh dari haram, makan jadi daging darah, makan jadi daging darah. Maka yang tumbuh tu ialah daging yang haram. Orang yang macam tu macam mana? Tidak masuk syurga. Tidak masuk syurga tu duduk mana? Duduk di luar mana? Tunggu pintu syurga. Taulah ini lah. La yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak akan memasuki syurga daging yang tumbuh dari yang haram. Badan kita ni, kita pun tak tahu. Dalam hal haram dan halal ni daging kita ni, kalau pergi kat doktor pun dia tahu. Tolong cek kat tengok badan saya ni, tang mana yang halal, tang mana yang haram. Doktor pun tak tahu. Okay? Sakit jantung, sakit apa dia tahulah. Tapi nak cari hak halal, hak haram. Tang belah ni ada hal haram sikit. Ni halal. Tak. Tak tahu. Kalau tahu senang, tahu senang, tak tahu. Ini yang payah ni. Dan kalau dapat kesan pun, katalah tang ni haram. Nak buat macam mana? Nak buang. Kan? Jadi maknanya kita minta ampun kepada Ta'ala lah, yang sudah-sudah tu aku makan sampai gemuk gempai ni, yang haram rupanya. Tapi nak buat macam mana? Takkan nak buang daging badan kita. Astaghfirullahalazim. Minta ampunlah kepada Ta'ala di atas kejahilan kita yang lalu. Mulai pada hari ni aku tak mau dah ambil benda-benda yang macam tu. Itulah nak buat macam mana lagi. Kalau dah tahu duk buat juga lagi, tu taubat dia tak buat, taubat yang tak diterima lah. Ya? Sabdanya lagi, kullu lahmin nabata min as-suhti pannaru awla bih. Kan? Selalu kita baca. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka lebih utama dengan dia. Tadi tak masuk syurga. Ni dia kata masuk neraka. Hak tak masuk syurga dengan masuk neraka ni samalah kan? Samalah. Hang ni tak masuk syurga. Masuk neraka ni. Kau ni hang masuk neraka. Mana tak dapat syurga lah. Allah senang sangat. Punca dia apa? Punca bila makanan yang haram. Bila punca bila makanan yang haram, maknanya tak tahu kemarin, okey. Bila dah tahu tu, Tuhan tak ampun lah. Ada. Cuba kita elakkanlah, jangan sampai kita jadi orang yang meneruskan yang haram itu, makan ke, pakai ke, tempat tinggal dan sebagainya. Jangan sampai jadi macam tu. Satu lagi kita baca. Sabdanya lagi, la anta ja'ala fika turaban khairun laka min an taj'ala fihi ta'aman haraman. Seandainya anda meletakkan tanah dalam mulutku, adalah lebih utama dari meletakkan dalamnya makanan yang haram. Maknanya bagi suap tanah aku tak marah lagi daripada suap makanan yang haram. Jadi kita ni lebih lagi sebagai ibu bapa ni, orang yang bertanggungjawab kepada keluarga, orang yang memberi nafkah kepada anak isteri. Na'udzubillah, ya. Mereka tak tahu di rumah. Mereka tak tahu di rumah apa yang kita cari, apa yang kita dapat. Dia tahu apa yang kita bawa balik. Jadi kita bawa balik yang halal, dia makan. Bawa balik yang haram pun, dia makan. Yang balik syubhah pun dia makan. Maka orang yang tak tahu tu memang boleh dimaafkan.
Tapi kita ni yang menanggung. Jadi nampak tu macam kita ni dapat pahala banyak lah. Berbelanja kepada anak isteri. Tapi kita berbelanja kepada yang haram. Akibatnya perbelanjaan itulah akan menjadikan pembakar api neraka pula. Inilah mudah-mudahan kita ambil iktibar daripada apa yang kita bacakan ni tentang makanan yang halal, makanan yang haram. Sebelum mengakhiri saya bagi satu tip lah. Tip apa? Tip berhubung dengan kita ni nak mengelakkan daripada lupa. Ada selawat mengelakkan daripada lupa, ada doa menghilangkan lupa, dan ada pula ayat menghilangkan lupa. Tak apa. Yang selawat ni panjang. Salawat Muzhibin Nisyan Al-Arif Billah Sayyidi Muhammad Syarif rahimahullah ta'ala kepada Al-Arif Billah Syekh Salih Ja'fari rahimahullah ta'ala untuk menghilang sifat lupa dengan apa? Meletakkan tangan di atas kepala ketika baca. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin Nur al-muzhibin nisyan bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya Allah, rahmatilah, sejahterakanlah dan berkatilah ke atas penghulu kami Nabi Muhammad SAW yang punya cahaya, yang cahayanya menghapuskan lupa, dan ke atas keluarganya pada setiap kedipan mata dan nafas sebanyak mana luasnya ilmu. Itu selawat untuk menghilangkan lupa, nak mengelakkan lupa. Doa menghilangkan lupa. Diriwayatkan bahawa seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku selalu lupa. Oleh itu ajarkanlah kepadaku sesuatu. Rasulullah mengajarnya, ucapkanlah setiap hari. Dia kata setiap hari, ya. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi 'ata'ik wa tarda bi qada'ik. Ya Allah, jadikanlah diriku tenang, yang beriman dengan pertemuan denganmu, yang berasa cukup dengan pemberianmu, dan yang redha dengan qadamu. Baca sebanyak 3 kali. Ya, baca, dia kata setiap hari baca 3 kali. Lelaki itu berkata, aku tidak lupa sama sekali setelah mengamalkannya. Tak tahulah macam mana. Kemudian ayat menghilangkan lupa. Ini mudah. Kalau tadi panjang, waktu pendek, ini lagi pendek. Kita ni memang cakap pendek kan. Pahala nak banyak, amalan nak sikit ya. Al-Arif Billah Syekh Salih bin Muhammad Al-Ja'fari rahimahullah ta'ala berkata, kami telah diajar semenjak 35 tahun yang lalu oleh Syekh Ahmad Maragah rahimahullah ta'ala kaedah untuk menghafaz dan menghilangkan lupa, iaitu meletakkan tangan di atas kepala setiap kali selepas solat sambil membaca ayat yang ke-6 daripada surah Al-A'la sebanyak 7 kali. Apa dia? Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. 7 kali dia kata, insya-Allah. Apa maksud dia sanuqri'uka fala tansa dia? Kami sentiasa menjadikan engkau wahai Muhammad dapat membaca Quran yang diturunkan kepadamu dengan perantaraan Jibril hingga engkau menghafaznya dan tidak lupa. Jadi insya-Allah surah Al-A'la Sabih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a waja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Insya-Allah 7 kali dia kata baca, kemudian dia kata apa? Begitu selepas solat sambil membaca ke ayat yang ke-6. Tu pun juga kata tangan tak atas kepala juga. Jadi itulah tip kita pada malam ini. Mudah-mudahan tak boleh selawat yang panjang, baca doa yang pendek. Tak boleh doa yang pendek, baca ayat yang pendek sekali. Sanuqri'uka fala tansa. 7 kali. 7 kali ya. Insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bi muradih walillahil hamd billahi taufiq.